Kalau apa je orang cakap, kita jangan terlalu ambil hati lah. Teruskan perjuangan. Untuk korang yang sekarang ni, orang tengah gelarkan apa yang korang buat sekarang ni, buat je, pedulikan. Sebab sampai masa nanti Allah akan makbulkan doa korang, insyaAllah. Kita sama-sama doakan apa yang korang nak, insyaAllah akan tercapai. Usaha je, dapat tak dapat belakang cerita. Kalau kita tak dapat apa yang kita rancang tu, Allah akan bagi benda lain yang lebih baik. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Muhammad Afif bin Yaakob. Kepada yang baru sampai, selamat datang. Kepada yang lama sampai, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like. Okey, hari ni kita nak bersembang pasal pakai apa yang ada. Kenapa tajuk hari ni pakai apa yang ada? Sebab aku baru-baru ni untuk pengetahuan semua kan, yang dah tengok video aku sebelum ni, kita ada buat ride kan. Aku ada ride naik basikal. So masa ride naik basikal tu baru-baru ni, aku dah 2 kali dah ride naik basikal. Hari time kita cuti lah kan, hari Sabtu Ahad. And then masa tu ada terdengar lah, ada masa kita lalu depan rumah orang tu, ada dengar orang gelakkan kita kan, sebab pakai basikal. Kalau seperti yang kat Instagram aku tahulah aku pakai basikal apa, basikal lipat tu yang tayar kecil tu. Sebelum gelakkan lah. So sebab itulah aku tergerak hati nak buat video ni, cakap pasal benda ni. Sebab untuk pengetahuan semua, maksud video ni ialah kita guna je apa yang ada. Tak perlu nak jadi profesional pun. Macam naik basikal tu kan, kita tak perlu nak profesional, nak pakai macam atlet kan, pakai baju naik basikal yang macam atlet tu, pakai jersey dia, pakai basikal yang standard untuk atlet yang lumba ride jauh-jauh tu, mountain bike. So kita pakai basikal biasa pun tak apa. Itulah maksud dia. Kita nak bersukan ataupun nak buat apa je yang kita buat, pakai je apa yang ada. Bukannya nak lagak macam jadi atlet. Sama juga macam yang sekarang lah yang kita tengah buat, iaitu melukis. So aku nak relatekan benda ni dengan melukis. Sebab ada beberapa orang yang baru nak melukis, ada tanya aku, nak pakai bahan apa? Cikgu Afiq, saya nak mula melukis, nak pakai bahan apa? Perlu ke nak pakai macam seorang artis kan, seorang pelukis profesional yang pakai barang-barang art yang mahal, ataupun pakai pensel biasa je? So ni aku nak bagi tahu. Dulu first time mula aku start melukis, aku pakai pensel 2B je. Pensel 2B yang orang nak jawab exam tu. Sampai sekarang aku pakai lagi. Sampai sekarang kan, lukisan yang RM50 tu, lukisan aku yang paling murah ialah berharga RM50. So lukisan yang berharga RM50 tu, aku pakai pensel 2B. Kita pakai pensel 2B, campurkan dengan pensel 8B, 7B, 5B, macam tu lah. So nampak tak, walaupun sekarang ni kita dah jual lukisan, tapi kita still pakai pensel 2B yang mula-mula kita start dulu kita pakai pensel tu. So sebenarnya benda ni dia kualiti lukisan, bukannya apa yang kita pakai. Sebab kalau orang beli lukisan yang kita, dia tak tanya pun kita pakai bahan apa. Tak ada pun orang macam nak cancel beli yang kita sebab tahu kita pakai barang murah. Dia tahu pakai barang murah je, tak nak lah cancel lah, cari pelukis lain lah. Tak ada pun macam tu kan. Sebab orang tengok hasil, bukan orang tengok apa yang kita pakai. Dan dulu nak cerita sikit untuk pengetahuan semua, dulu aku pernah digelakkan, sama juga macam aku naik basikal tu. Aku pernah digelakkan oleh orang ramai dan kawan-kawan semua sebab pakai motor orang tua. Masa belajar dekat college dulu, ambil diploma dulu, kita masa tu semester 2 tak silap. Semester 2 dah start duduk rumah sewa. Tak boleh duduk dalam lah, tak boleh duduk hostel lah. Hostel untuk semester 1 je. Lepas tu kenalah ada motor sendiri kan. Tapi aku tak pernah minta pun. Sebab aku fikir sama ada aku nak pakai tompang kawan ataupun pakai motor kawan ke, macam tu lah. Sama juga laptop pun tak pernah minta. Tapi itu pun ayah aku yang rela hati nak bagi. Memang kita tahu keluarga kita keluarga senang, kita tak pernah minta pun. Dan bila bagi tu pun kita dah rasa bersyukur sangat-sangat, kita rasa happy sangat sebab dapat. Tapi
berbeza dengan pandangan orang lain. Pada pandangan orang lain, diorang tak happy tapi diorang ketawakan kita. Yelah, sebab motor tu motor orang tua. Motor tu dah 10 tahun dah masa tu. Masa tu dah tak sampai 10 tahun dah, dalam dah berapa tahun dah. Tapi motor tu motor yang kita dapat skor rendah tau. Dapat skor rendah, ayah kita pakai motor tu, hantar ambil kita pergi sekolah pakai motor tu. Lepas tu kita dah belajar college, kita pakai pula motor tu untuk pergi kelas. So memang jadi bahan ketawa lah, motor orang tua apa semua kan. Orang gelak dengan lembab lah motor tu apa semua kan. Tapi aku tak pernah rasa malu pun walaupun kena gelak semua. Sebab kita rasa bangga tau, kita rasa bersyukur ayah kita mampu bagi kita motor tu. Walaupun motor tu buruk ke apa, aku tak pernah rasa malu pun. Sebab itu pemberian daripada family kita. So sama jugalah, macam kita nak mula melukis ke, tak kisahlah apa-apa, bakat apa-apa pun, walaupun bukan bakat melukis. Contoh macam kau main bola kan, kau kaki ayam ke, kau pinjam kasut kawan ke. Tapi kalau macam pertandingan bola sepak ke apa, memang tak boleh pakai kaki ayam kan, memang kena ada boot sendiri. So ada yang pinjam kawan. So benda tu tak kisah pun kau pakai yang berkualiti ke tak berkualiti ke kan, pakai je apa yang ada dulu, apa yang ada kita pakai dulu. Lama-lama nanti bila dah ada duit sikit-sikit, kita boleh kumpul duit sikit-sikit, kita beli barang yang sepatutnya kita pakai. Macam pelukis, barang yang sepatutnya pelukis pakai untuk nak bagi lukisan dia berkualiti, kena pakai bahan apa, macam tu. Tapi usaha sikit-sikit lah, jangan satu-satu mendadak. Jangan kita, contoh kita ada hobi nak naik basikal kan, tengok ramai orang naik basikal, hobi kita pun naik basikal, tiba-tiba terus kita jadi macam atlet, beli basikal mahal kan, basikal mountain bike yang harga beribu-ringgit tu, paling murah pun 1,000-2,000 kan basikal macam tu. Lepas tu beli helmet yang beratus ringgit, beli jersey yang mahal. Sebenarnya kita tak perlu pun, untuk nak bersukan free pun boleh, macam kita berjoging ke apa kan, pinjam basikal jiran ke, free pun boleh. Tapi yang penting jangan menyusahkan orang lah. Macam pinjam orang tu tak nak lah. Sepatutnya kena daripada usaha kita sendirilah, barang kita sendiri. Cuma apa yang kita ada, pakai apa yang kita ada dulu. Macam dulu pun mula-mula aku tak ada basikal, aku nak bersukan, aku jogging dulu. So jogging kan tak perlu pakai apa-apa, cuma perlu pakai kasut je. Itu pun kasut orang bagi. Aku tak pernah beli kasut sukan tau. Kasut sukan tu pun ada orang bagi, macam saudara mara bagi kan. So kita pakai apa yang ada. Itulah maksud dia untuk video kali ni, pakai apa yang ada. Jangan kita nak buat satu hobi tu terus nak jadi macam orang yang hebat, terus jadi macam atlet, pakai benda-benda mahal. Nak main badminton, beli jenama Yonex yang mahal-mahal kan. Lepas tu, lepas hari 2 hari kita dah tak pakai dah. Tiba-tiba dah minat lain lah, tak payahlah pakai, dah rugi. Sebenarnya kita sendiri yang bagi tekanan dekat diri kita. Kita yang first kali jangan dengar cakap orang lah. Kita kena fikir diri kita kan. Benda ni yang nak pakai kita, diri kita yang nak buat. Kenapa nak dengar cakap orang, nak fikir pasal apa orang kata? Biarkan je. Anggap je diorang ni macam tak wujud. Anggap je orang tak wujud. Selalunya orang kutuk-kutuk aku ke semua, aku anggap tak wujud je. Dulu melukis ni pun mana ada terus cantik, tak ada kan. Dengar orang kutuk semua, buat tak tahu je, pekatkan telinga. Lepas tu nanti lama-lama barulah dapat hasil macam sekarang. Orang yang kutuk dulu tu tiba-tiba nak beli yang kita. Lepas tu dia rasa malu sendiri. Dulu aku kutuk dia ni, sekarang aku pula nak beli lukisan dekat dia. Nampak tak? Benda ni bukannya macam kita nak jatuhkan orang ke kan, nak belagak ke, bukan. Tapi benda ni Allah dah tunjuk dah. Kalau kita ketawakan orang, last orang yang kita ketawa tu yang berjaya, kita yang ketawakan orang ni setakat tu je, tak berjaya mana pun. Maknanya macam kita tak tahu apa yang Allah rancang untuk orang tu. Tiba-tiba awal-awal kita dah gelakkan orang tu, tiba-tiba ditakdirkan oleh Tuhan, satu hari orang yang kita gelak tu berjaya, kita sendiri yang malu. Faham tak? Contoh, tiba-tiba satu masa kita tak ada duit. Lepas tu orang yang kita gelakkan tu dia dah jadi kaya. Kita dah tak ada pilihan lain, semua orang tak nak bagi kita pinjam duit. Kita cuma ada orang yang kita gelak tu je yang boleh bagi kita pinjam duit, sebab dia je yang baik. Lepas tu dah kita rasa malu nak pinjam duit dekat dia. Contohnya macam tu lah, yang perumpamaan yang senang untuk orang faham. So hidup ni jangan suka memperlekehkan orang, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi lepas ni. Kalau kita anggap orang tu paling teruk,
yang boleh kita jadikan bahan gelak. Kita tak tahu yang masa depan orang tu nanti dia akan jadi apa. Tiba-tiba orang tu dia jadi yang paling hebat pula daripada kita. So kita yang akan malu sendiri tau. Seelok-eloknya tak kisahlah orang tu seburuk apa, seteruk apa, jangan gelakkan orang, jangan perkecilkan kebolehan orang. Sebab satu hari nanti kalau Allah nak tunjuk orang tu berjadi orang hebat, kita yang akan malu balik. So stop bully fizikal, stop bully mental orang, stop merendah-rendahkan orang. Manusia ni kebolehan Tuhan yang bagi. Kalau kita rasa kita hebat, bila-bila masa je Allah boleh tarik kelebihan yang ada pada diri kita. Dan kalau kita rasa orang tu tak hebat, bila-bila masa je Allah boleh bagi kehebatan dekat orang tu. Dunia ni macam roda. Kalau hari ni kita dekat atas, tak selamanya kita akan ada dekat atas. Kalau hari ni orang yang kita gelakkan tu ada kat bawah, tak selamanya dia ada kat bawah. Tujuan kita buat video ni bukanlah untuk defend diri, bukan untuk aku cakap oh siapa yang gelakkan aku nanti dia akan malu lah, kan, bukan macam tu. Tapi maksudnya berhati-hati dengan kata-kata kita, berhati-hati dengan perbuatan kita yang suka memperkecilkan orang. Walaupun bukan aku, mungkin orang lain, tapi tak mustahil Tuhan akan terbalikkan dunia ni, akan terbalikkan orang yang gelak tu jadi teruk, orang yang diketawakan tu akan jadi seorang yang hebat. So nanti jangan kita malu dengan apa yang kita pernah buat dekat orang yang kita gelakkan tu dulu. Berhati-hati dengan kata-kata kita, kerana mulut badan binasa. Kebanyakan orang masuk neraka disebabkan lidah. Jaga lidah, jaga perbuatan. Kalau kita buat salah dengan Allah, kita boleh minta maaf dan Allah tu Maha Pengampun. Tapi kalau kita buat salah dengan orang, manusia ni sifat dia bukan Maha Pengampun. So hati-hati. Takut-takut kita nak masuk syurga nanti tersekat hanya disebabkan kita ada dosa dekat orang. Ibadah kita semua dah cukup, ibadah semua dah lengkap, last-last tersekat nak masuk syurga disebabkan kita kena bagi pahala kita dekat orang yang kita gelakkan tu. So hati-hati. Hidup ni bukan dekat dunia je, dekat akhirat tu ada lagi. Akhirat tu yang kekal. Buat pilihan yang bijak. Jangan buat pilihan yang merugikan diri sendiri. So ingat, apa je orang nak buat dekat kita, kita pekakkan telinga. Dulu pun aku bertahun-tahun orang kutuk-kutuk lukisan aku, cakap tak ada bakat lah, kau ni tak payah melukis lah, tak ada bakat apa semua. Bertahun-tahun daripada sekolah rendah, daripada tadika sampailah sekolah menengah. Tapi last walaupun kita tak belajar dalam bidang ni, kan, aku SPM pun tak ambil pendidikan seni, tapi Allah nak tunjukkan, tengok orang yang tak belajar pendidikan seni boleh jual lukisan. Bukannya bermakna kita hebat, tak. Tapi Allah rancang benda ni, kita tak rancang pun. Kalau kita rancang mesti kita ambil SPM dalam bidang ni, betul tak? Kalau aku rancang mesti aku ambil SPM pendidikan seni, aku sama belajar dalam pendidikan seni. Tapi semua tak ada kena-kena. Sama belajar pun dalam kos lain, kan, SPM pun ambil subjek lain. Tapi last Allah bagi jadi seorang pelukis, walaupun benda ni langsung tak dirancang. So nampak tak perancangan Allah tu macam mana? Kita rancang lain, tapi Allah rancang lain. So hati-hati. Kadang-kadang kita rancang benda yang baik-baik, lepas tu kita gelak-gelakkan orang sebab kita rasa perancangan kita ni dah baik dah. Last Allah terbalikkan, kita jadi orang yang kita, apa yang kita rancang tu tidak menjadi. Last kita yang malu sendiri. So hati-hati sebab kita tak tahu apa masa depan kita. Dan kalau apa je orang cakap, kita jangan terlalu ambil hati lah. Teruskan perjuangan. Untuk korang yang sekarang ni, orang tengah gelakkan apa yang korang buat sekarang ni, buat je, pedulikan. Sebab sampai masa nanti Allah akan makbulkan doa korang, insyaAllah. Kita sama-sama doakan apa yang korang nak, insyaAllah akan tercapai. Usaha je. Dapat tak dapat belakang cerita. Kalau kita tak dapat apa yang kita rancang tu, Allah akan bagi benda lain yang lebih baik. Macam ni lah, aku rancang benda lain, tapi Allah bagi benda lain yang lebih baik. Aku tak rancang pun nak jadi pelukis ke apa ke, tapi yang Allah rancang tu adalah yang lebih baik. So kita ikut je rancangan Allah, kita usaha je. Dapat tak dapat belakang cerita. Orang nak gelak ke apa, jangan dengar. Inilah kehidupan. Okay, kehidupan ni macam sebuah roda. Dia berpusing, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Dan aku juga dulu pernah
Oh, sakit pula lutut. Aku dulu pernah dapat kedudukan paling bawah, iaitu pernah dapat nombor last dalam kelas. Ingat lagi, kat sekolah Gajah Utama dulu, masa sekolah rendah. Masuk kelas last. Dah lah masuk kelas last kan. Kelas last ni maksudnya kelas yang paling kurang cerdik lah. Lepas tu dalam kelas last tu kau dapat pula nombor last. Maknanya dalam batch tahun 1994, aku ni adalah orang yang paling tak pandai, paling teruk dalam pelajaran. Tapi Allah terbalik kan. Masa darjah 6, aku dapat peksa dapat nombor 1 dalam kelas berturut-turut. Dari awal tahun sampai akhir tahun, sampai aku naik pentas buat kali pertamanya. Naik pentas ambil anugerah pelajar cemerlang sebab dapat nombor 1 berturut-turut dalam 1 tahun tu. So nampak tak, daripada nombor paling belakang kau boleh dapat nombor 1 dalam kelas. Maksudnya apa? Maksudnya hidup ni macam roda. Kita boleh berada yang paling bawah, tapi jangan kita ingat untuk kita berada paling atas tu satu benda yang mustahil. Usaha je. Jangan letakkan harapan terlalu tinggi sebab kita takut nanti kita kecewa. Usaha je. Dapat tak dapat lakukan cerita. Kita jangan fikir pasal dapat tak dapat tu, sebab yang tu kita berserah pada Allah. Dapat tak dapat tu, yang tu kerja Tuhan. Tuhan yang tentukan sama ada kita dapat atau tak. Tapi tugas kita teruskan usaha. Usaha je. Dapat tak dapat, biar Tuhan yang tentukan. Itulah maksudnya tawakal, berserah. Kerja kita usaha. Okey, itu je poin untuk video kali ni. Terima kasih kerana tengok video sampai habis. Ini dah nak siap dah, cuma tinggal touch-up untuk bagi lebih detail lagi. So terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa tengok video yang selanjutnya. Selepas ni banyak lagi video-video yang menarik yang kita nak buat. Kita ni banyak idea tau nak buat, cuma kekangan masa saja. So assalamualaikum, bye bye.